Selamat sejahtera. So, mari kita belajar sains tingkatan 4, bab 5.3, mutasi. Apa itu mutasi? Mutasi merupakan perubahan secara spontan dan rawak yang berlaku pada gen dan kromosom yang menyebabkan perubahan ciri sesuatu organisma. Terdapat dua jenis mutasi, iaitu mutasi kromosom dan mutasi gen. Contoh-contoh mutasi kromosom melibatkan perkataan sindrom. So, contoh mutasi kromosom ialah sindrom Down, sindrom Turner dan sindrom Klinefelter. Manakala contoh mutasi gen ialah buta warna, anemia sel sabit, thalassemia, hemofilia dan albinisme. Mutasi kromosom. Mutasi kromosom berlaku apabila terdapat perubahan dalam bilangan atau struktur kromosom. Mutasi kromosom tidak boleh diwarisi. Contoh-contoh mutasi kromosom ialah sindrom Down, sindrom Turner dan sindrom Klinefelter. Kita tengok contoh mutasi kromosom yang pertama, iaitu sindrom Down. Penambahan satu kromosom pada pasangan kromosom ke-21 mempunyai 47 kromosom berbanding dengan individu normal yang mempunyai 46 kromosom. Ciri-ciri individu sindrom Down ialah kerencatan fizikal mental, leher pendek, mata sepek, badan lebih rendah. Sekarang, mari kita tengok gambar di atas. Okay, gambar di atas ini, kalau kita tengok budak ini, kita tengok muka dia pun macam abnormal kan? Mata dia sepek, leher dia lebih pendek. Karotip seseorang lelaki yang menghidap sindrom Down. So, ini ialah karotip lelaki yang menghadapi sindrom Down. Macam mana kita tahu bahawa dia lelaki? So, di sini kita tengok kromosom seks dia ialah XY. Maka, individu ini ialah lelaki. Bagi individu menghidap sindrom Down, pasangan kromosom ke-21 ini dia lebih satu kromosom. Sepatutnya bagi individu yang normal hanya ada 2 kromosom. Tetapi bagi individu sindrom Down, pada pasangan ke-21 mempunyai 3 kromosom. Maka jumlah kromosom pada individu sindrom Down ialah 47. Sindrom Turner. Kekurangan satu kromosom X pada kromosom seks seseorang perempuan. Sindrom Turner ini hanya berlaku pada perempuan. Perempuan tersebut hanya mempunyai satu kromosom seks X, iaitu XO. So, bagi perempuan yang normal, sepatutnya kromosom seks dia ialah XX. Tetapi bagi individu sindrom Turner, dia kekurangan satu kromosom X. Maka kromosom seks dia hanya mempunyai X sahaja. Jumlah keseluruhan kromosom hanya 45, iaitu 44 campur XO. Pengidap sindrom Turner tidak mengalami perkembangan ciri-ciri seks sekunder seseorang wanita. Contoh ciri-ciri seks sekunder perempuan mempunyai payudara, mempunyai kita haid. So, suara lebih lembut apabila dah dewasa. Tetapi bagi individu sindrom Turner, perkembangan ciri seks sekunder dia tidak berkembang. Maka individu tersebut mandul
dan tidak mengalami haid. So, karakteristik seorang perempuan yang mengidap sindrom Turner, kita tengok kromosom seks. Sepatutnya perempuan kromosom seks ialah XX. Tetapi bagi perempuan yang mengidap sindrom Turner, dia kekurangan satu kromosom X. So, hanya mempunyai satu kromosom X sahaja. Maka, jumlah kromosom bagi individu menghidap sindrom Turner ialah 45. Sindrom Klinefelter, lebih satu kromosom X pada kromosom seks seseorang lelaki. Senang saja kalau kita tengok sindrom Klinefelter ada huruf K, betul? Okay. Lelaki juga ada huruf K. Maka sindrom Klinefelter ni berlaku pada lelaki, terjadi pada seseorang lelaki. Lelaki tersebut mempunyai kromosom seks XXY. Sepatutnya bagi lelaki yang normal, kromosom seksnya ialah XY. Tetapi lelaki yang mengalami sindrom Klinefelter, dia lebih satu kromosom X kan? Maka kromosom seks dia ialah XXY. Jumlah keseluruhan kromosom adalah 47 kromosom, iaitu 44 campur XXY. Pengidap sindrom Klinefelter mempunyai ciri-ciri perempuan seperti payudara dan testis yang kecil serta mandul. So, karakteristik seorang lelaki mengidap sindrom Klinefelter. So, kita tengok kromosom seks. So, bagi lelaki sindrom Klinefelter, kromosom seksnya mempunyai lebih satu kromosom X, iaitu XXY. Maka jumlah kromosom keseluruhan bagi lelaki mengidap sindrom Klinefelter ialah 47. Sekarang mari kita lihat mutasi gen pula. Mutasi gen disebab oleh perubahan kimia yang berlaku pada sesuatu gen. Mutasi gen boleh diwarisi. Tadi kita tengok mutasi kromosom tidak boleh diwarisi kan? Tetapi mutasi gen ini boleh diwarisi. Contoh-contoh mutasi gen ialah buta warna, anemia sel sabit, thalassemia, hemofilia dan albinisme. Mari kita tengok mutasi gen yang pertama, iaitu buta warna. Pengidap buta warna tidak dapat membeza antara warna merah dan warna hijau. Maka individu yang menghidap buta warna, dia tidak dapat bezakan warna merah dan hijau kan? Kalau dia pergi sekolah memandu, nak ambil lesen akan jadi masalah. So, bagi kita yang normal, kalau kita tengok kad warna ini, kita boleh nampak huruf 7. Betul? Tetapi bagi individu buta warna, dia tidak dapat bezakan warna merah dan warna hijau. Maka dia tidak dapat lihat nombor 7 pada kad ini ya. Penyakit ini dikawal oleh gen resesif pada kromosom X. Penyakit ini lazim berlaku pada lelaki. So, anemia sel sabit. Perubahan spontan yang berlaku pada gen bertanggungjawab dalam penghasilan hemoglobin. Bentuk sel darah merah abnormal berbentuk sabit, menjejaskan pengangkutan oksigen. So, kalau kita tengok individu anemia sel sabit, so ini ialah sel darah merah berbentuk sabit bagi individu anemia sel sabit. So, yang sebelah kanan ini ialah sel darah merah yang normal berbentuk ceper. So, sel darah merah yang normal berbentuk ceper
luas permukaan dia lebih besar, maka dia dapat mengangkut oksigen dengan banyak dan sempurna. Manakala individu animal sel sabit, sel darah merahnya berbentuk sabit, maka luas permukaannya lebih kecil. Dia tidak dapat angkut oksigen dengan banyak. So biasa kita tengok seorang individu yang mengalami penyakit anemia sel sabit, dia oksigen tak cukup, betul? Kerana sel darah merah dia bentuk sabit, tak boleh angkut oksigen dengan baik, maka dia akan kelihatan pucat. Penyakit ini disebab oleh gen resesif pada autosom. Thalassemia, mutasi pada gen yang mengawal penghasilan hemoglobin. Pesakit thalassemia ini mempunyai sel darah merah yang kecil dan jangka hayat lebih pendek. Ini bahaya, jangka hayat dia lebih pendek. Sel darah merah dia. Okay, keadaan ini menyebabkan kekurangan darah yang teruk. Mari kita perhati hemofilia pula. So hemofilia ialah mutasi pada gen yang menghasilkan faktor pembekuan darah. Pesakit mengalami kesukaran darah membeku. So kalau individu yang mengalami masalah hemofilia ini, kalau berlaku kemalangan, cedera, maka darah dia akan mengalir, tak boleh beku, mungkin akan membawa maut. Agak bahaya, kena berjaga-jaga. So, individu akan kehilangan darah berterusan sekiranya terluka atau tercedera. Albinisme. Pesakit albinisme, kekurangan pigmen melanin dalam badan. Individu menghidap albinisme mempunyai kulit berwarna cerah, mata merah jambu dan rambut putih. Kalau kita tengok individu ini okey, individu yang mengalami albinisme ini, kita tengok kulit dia warna cerah, okey, mata dia warna dia ada sedikit merah jambu dan rambut dia warna putih. So dia luar biasa dengan seseorang yang normal. Soalan esei mengkonsepsi tentang mutasi. Soalan esei mengkonsepsi mungkin berada pada bahagian B, soalan esei 12 ataupun 13. Okey, soalan esei 12 atau 13, setiap satu mengandungi 12 markah. Bahagian A 2 markah, bahagian B 6 markah, bahagian C 4 markah. So, soalan esei mengkonsepsi ini adalah berada pada bahagian B, soalan esei 12 ataupun 13. Sekarang kita tengok soalan esei mengkonsepsi. Sini Rajani menunjukkan sindrom Turner, ada mutasi kromosom, ada sindrom Down. Kita telah belajar tentang mutasi kromosom. Secara automatically kita tahu bahawa sindrom Turner dan sindrom Down ialah contoh-contoh mutasi kromosom. Kaji maklumat di atas dan bina konsep mutasi kromosom. Kalau kita baca ayat ni, terdapat perkataan bina konsep. Maka kita tengok perkataan bina konsep, kita tahu bahawa ini adalah esei mengkonsepsi. Jawapan anda hendaklah berdasarkan aspek-aspek berikut. Pertama, tulis maklumat raja di atas 1 markah. Nombor 2, kena pasti 2 ciri sepunya 2 markah. Nombor 3, beri 1 contoh lem mutasi kromosom 1 markah. Nombor 4, beri 1 contoh bagi mutasi gen 1 markah. Nombor 5, hubung kaitkan ciri sepunya untuk membina konsep mutasi kromosom 1 markah. So, jumlah semua
adalah 6 markah. So, untuk cara tulis esei mengkonsepsi, walaupun esei, calon memang boleh tulis dalam bentuk ayat yang panjang, huraikan dalam bentuk ayat. Tetapi untuk esei mengkonsepsi, calon digalakkan menulis esei tersebut dalam bentuk jadual. So, mari kita tengok cara menulis esei mengkonsepsi dalam bentuk jadual. Cara tulis jawapan esei mengkonsepsi ini dalam bentuk jadual, kita buat jadual macam ni. So, bahagi kepada dua bahagian kiri dan kanan. Kiri ni kita tulis tajuk utama, kanan ni adalah kita tulis jawapannya. Pertama, soalan tanya tentang maklumat. Maka daripada maklumat gambar raja, kita ada sindrom Turner, kita ada perkataan sindrom Down, kita ada perkataan mutasi kromosom. Maka jawapan untuk maklumat ialah sindrom Turner dan sindrom Down ialah, kita guna perkataan ialah, contoh mutasi kromosom. Okey, bahagian nombor 2 tentang 2 ciri sepunya. Pertama, mutasi yang terdapat perubahan pada bilangan kromosom. Nombor 2, mutasi yang tidak boleh diwarisi. Kalau kedua-dua ciri sepunya itu betul, maka calon akan dapat 2 markah. Okey, maklumat betul 1 markah, ciri sepunya betul, ciri sepunya 2 markah. Lepas tu contoh lain mutasi kromosom. Di soalan telah diberi contoh mutasi kromosom iaitu sindrom Turner, sindrom Down. Maka contoh lain daripada 2 ni ialah sindrom Klinefelter. Nombor 4, contoh mutasi gen. Calon hanya perlu tulis 1 contoh sahaja. Di sini saya senaraikan beberapa contoh. Calon boleh tulis sama ada buta warna atau anemia sel sabit atau thalassemia atau hemofilia atau epididymisme, salah satu daripada contoh di sini. Kemudian bahagian nombor 5, hubungkan 2 ciri sepunya untuk bina konsep mutasi kromosom. Maka perkataan hendak dikonsepkan tulis di depan. Lepas tu guna perkataan ialah, gabung balik 2 ciri sepunya yang ditulis. Untuk maklumat semua, untuk ciri sepunya, kalau ditulis dengan betul, dapat 2 markah. Kalau ciri sepunya yang disenarai 1 betul, 1 salah, di bahagian 2 dapat 1 markah. Tetapi untuk bahagian 5, kita kena gabung 2 ciri sepunya yang disenarai di bahagian 2 dan kedua-dua ciri sepunya kena betul. Kalau salah satu ciri sepunya salah, maka semasa tulis konsep di bahagian nombor 5, calon tidak akan dapat markah walaupun tulis bahagian nombor 5 dengan cara yang betul. So, jawapan untuk konsep mutasi kromosom, cara dia ialah, mutasi kromosom ialah mutasi yang terdapat perubahan pada bilangan kromosom dan tidak boleh diwarisi. Ini ialah cara menjawab soalan esei mengkonsepsi dalam bentuk jadual. Sampai sini saja hari ini. Sekian, terima kasih.